Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bersama-sama kita memberkati majlis kita dengan baca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 16. Sebab saya ada buat tanda sikit. Asalnya masih lagi dalam bab perut. Dalam bab fasal 4 perut. Okay. Sabda Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidini wa ardi." Maksudnya, maka sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang subhat. Ya? Yang mana? Oh. Maka sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sungguhnya ia ingin membersihkan bagi agama dan kehormatan dirinya. Masih lagi kita membincangkan bab perut. Perut ni berkait dengan makan. Makan dan minum. Bila sebut tentang syubhat, ialah suatu perkara ataupun makanan ataupun minuman yang tidak diketahui status haramnya ataupun halalnya. Tak clear. Jadi kata hadis Nabi ni, orang yang ingin membersihkan agama dan kehormatan dirinya akan berhati-hati dengan perkara syubhat. Kalau ikut dalam kaedah bermuamalah dengan perkara syubhat ni, kalau kita tidak tahu, kita tak pasti makanan ataupun minuman ini statusnya halal atau haram, sebaiknya tinggal. Kalau tak tahu, tak pasti, tinggal. Kalau nak makan juga, kena pastikan sama ada daripada fatwa ataupun tanda-tanda yang menunjukkan ia halal. Seperti contoh sekarang ni, tanda halal. Tanda halal tu adalah isyarat kepada makanan yang disediakan ini adalah halal. Kita hukum yang zahir sajalah. Setakat tu je lah. Yang hakikatnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berhadapan dengan syubhat, tak ada tanda halal, tak ada apa-apa fatwa mengenai isu ni, sebaiknya tinggal pilih yang lebih jelas dan lebih yakin sesuatu itu halal. Ini kaedah dia. Yang kedua, kerana memakan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada lebih petunjuk kepadanya pada bab ibadat. Kerana tiada patut bagi yang mengajarkan ibadat itu melainkan yang suci daripada kekotoran, segala kekotoran. Jadi makanan yang haram ini dipanggil sebagai najasah ma'nawiyah, benda yang duduk di dalam hati, yang boleh merosakkan hati. Makanan yang haram ni, dia punya kesan dia adalah menjadikan seseorang itu malas untuk beribadat. Satu, malas. Yang kedua, berat anggota badan untuk melakukan ibadat. Saya pernah, pengalaman saya bersembang-sembang dengan kawan-kawan mengenai makan ni. Sebab bila makanan yang haram ni, dia akan menjadi darah, dia akan menjadi daging.
Sebab itu para sahabat ni dia sangat ambil berat mengenai isu makanan. Tambah-tambah lagi yang haram. Abu Bakar Siddiq ketika mana diberi oleh khadamnya itu susu, yang saya ingat lah, dan kemudian diketahui susu itu daripada sumber yang haram, maka Abu Bakar Siddiq masukkan jarinya, dan ada setengah riwayat mengatakan dia minum satu air untuk keluarkan balik susu-susu yang dia minumnya supaya tidak berada di dalam badan kita. Sebab selagi mana benda yang haram duduk dalam badan kita, dia akan menghalang kita membuat ibadat. Bagi orang yang soleh, orang-orang ahli ibadat ni, mereka sangat menjaga isu-isu bab makanan. Sebab dengan makanan inilah, kalau dia silap makan, sama ada yang haram atau syubhat, dia akan merasakan dirinya itu susah untuk beribadat. Susah. Rasa berat. Rasa tak boleh nak beribadat. Disebabkan oleh apa? Makanan yang haram. Okey. Sebab tu kalau kita dah termakan, kita kena banyak bertobat lah, supaya kita tak makan lagi benda-benda yang haram dan yang syubhat. Banyak bertobat. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita, cucikan diri kita untuk mudah buat ibadat. Jadi kita kena muhasabah lah. Kalau kita ni rasa berat, malas nak ibadat, kita kena muhasabah. Kita ni makan di mana? Kita perhati tak tempat yang kita makan? Jadi bab makan ni kita kena cerewet sikit. Katakan saya sendiri pun kadang-kadang nak makan tak boleh sebab apa? Kalaulah makanan tu halal sekalipun, tapi kadang-kadang tak lalu sebab kalau tengok orang yang buat tu, kalau orang lelaki lah, dengan pakai subangnya, gelangnya, rantainya, saya tak boleh makan. Bukan setakat makanan tu, orang yang buat tu pun kita perhati lah. Tak boleh nak pergi. Kalau tengok orang lelaki bancuh ayam, pakai gelang, pakai subang, saya tak boleh. Tak boleh. Sebab benda-benda tu tak sepatutnya orang lelaki pakai. Orang yang buat pun kita kena tengok lah. Bukan setakat makanan tu, minuman tu, tapi orang yang buat pun kita kena tengok juga. Biar cerewet sikit tak apa. Sebab makan ni, dia ada kesan yang besar, terutama dalam bab ibadat. Kalau orang perempuan tak apalah, dia pakai gelang, pakai mat, perhiasan yang harus bagi dia. Bagi orang lelaki tak boleh. Jadi benda-benda macam tu kalau tengok, saya tak tahulah. Kalau orang lain habis saya tak boleh makan. Tak lepas. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan seperti memakan yang haram dan yang syubhat. Yang ketiga, kerana makan makanan yang haram, dan sebab itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika ia mengerjakannya secara tidak diterima daripadanya, dan tidak apa baginya melainkan kepenatan juga. Jadi di sini, di antara sebab kita kena menjauhi makanan yang haram yang syubhat ni, bukan setakat menegah kepada buat ibadat, menegah juga nak buat kebajikan. Pendek kata, makanan yang haram yang syubhat ni, dia menegah apa-apa ketaatan dan kebajikan kepada Allah SWT. Sebab tu kita dituntut untuk makan yang halal, kerana makanan yang halal itu akan membantu kita buat ibadat. Akan bantu kita buat ibadat. Jadi tuan-tuan perempuan, bab makanan, kita jangan ambil mudah. Kita kena perhati, tengok, halusi sebelum kita nak makan. Baik pada kedainya, baik pada makanannya, baik pada orang yang hidang buat. Yang buat sekalipun pun kita kena tengok. Penting juga benda ni untuk kita cakap. Okay, sebab dia melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi benda yang haram, syubhat, dia menghalang kita nak buat taat.
Jadi macam kawan saya, contoh kawan saya pernah, dia cerita pada saya, kita selalu makan nasi lemak kan. Terutama nasi lemak yang letak apa? Daun pisang. Kadang-kadang daun pisang tu susah nak dapat. Daun pisang ni dia susah nak dapat. Mungkin nak dapat banyak cara lah. Tapi kita kadang-kadang orang nak beli ni, kadang dia tak kisah sumber mana ambil pun orang tak kisah. Kadang-kadang ambil kadang-kadang setengah orang dia ambil daun pisang ni tanpa izin daripada tuan dia dan sebagainya. Ambil jual pula bagi orang makan. Tapi bagi orang yang soleh ni, dia amat sensitif. Kalau kena makanan-makanan yang syubhat, yang semua-semua syubhat, tanda-tandanya adalah dia rasa berat nak beribadat. Kalau dalam badan kita rasa berat nak beribadat, cek kita ni salah makan di mana. Rasa berat nak beribadat ni kena tengok. Muhasabah balik kita makan di mana. Kadang kita buat tak tahu buat makan. Bukan setakat nak ibadat payah, nak berzikir pun payah. Nak berzikir payah. Zikir je mengantuk. Zikir je mengantuk. Ni orang kata kesan daripada sama ada makanan tu haram ataupun daripada sumber yang haram. Cara ambil tu bukan daripada izin tuan dia ataupun cara yang tidak dihulukan oleh syarak, maka itu pun dikatakan haram. Ini kita kena berhati-hati. Lepas tu orang-orang yang soleh-soleh ni susah kita nak tengok dia makan di tepi jalan yang bersifat umum. Kalau nak makan pun beli bungkus balik. Ni kalau orang yang jaga-jaga lah, yang hafal-hafal Quran dan sebagainya ni, selalunya mereka ni jaga bab makan. Bab makan. Okay. Kemudian Nabi SAW sabda lagi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa dhama'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Maksudnya berapa ramai orang yang berpuasa yang tiada baginya daripada puasanya melainkan dahaga. Maksudnya di sini orang tu puasa tapi dia berbuka dengan makanan yang haram ataupun daripada sumber yang haram, maka tak ada faedah. Okay. Dan berapa ramai orang yang bersembahyang malam yang tiada baginya daripada sembahyangnya melainkan dapat penat berjaga malam saja. Sebab orang yang banyak sembahyang sebenarnya dia akan menegah seorang tu daripada melakukan perkara fahsyak dan munkar. Tapi kalau sembahyang buat juga perkara yang munkar, makan juga benda yang haram, maka dia dapat penat je lah. Di sini nak katanya bahawa Nabi ada sebut dalam satu hadis, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Menuntut yang halal itu adalah faridah. Faridah ni satu kewajipan bagi orang Islam. Kenapa dia faridah? Kerana menuntut halal itu adalah sebahagian daripada urusan agama. Jadi nak jadi diterima tak terima amalan kita bergantung kepada pemakanan yang kita ambil, sama ada yang haram ataupun yang syubhat. Kalau kita ambil dua-dua ni, maka kita takut amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Bukan setakat amalan saja, doa kita pun ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini penting kita kena faham benda ni. Dan juga kita kena berhati-hati dan ambil berat juga tentang makanan anak-anak kita. Kadang-kadang kita bawa anak-anak kecil ni, jalan ke pasar malam dan sebagainya, tiba-tiba dia pegang buah dia nak makan. Kalau patutnya kita kena jaga. Kalau nak makan pun kena minta izin, boleh tak nak rasa. Kalau tak boleh jangan. Anak-anak kita ni kadang dia suka pegang, nak bubuh dalam mulut kan. Kita pun kena jaga benda tu. Perhatikan, kalau dah termakan, tanya berapa duit, bayar. Ni kalau tuan dia jenis, ni bukan untuk trial tapi untuk nak jual keluar makan, kalau tuan dia kata boleh, tak apa, aku tak boleh, bayar. Bab makan ni kita kena cerewet. Saya abang tu bab makan ni kena cerewet. Cerewet ni kena perhalusi. Jangan kita mudah-mudah untuk makan dan jatuh di dalam makanan yang haram dan syubhat. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfi haram.
Maksudnya Allah Ta'ala tiada menerima sembahyang seorang yang ada dalam perutnya makanan yang haram. Okay? Jadi bila tak terima tu, penatlah kita buat ibadat. Bila Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak terima, kita ni berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita takut. Jauhi daripada bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang itu dituntut menjauhinya kerana beberapa perkara. Maksudnya kita makan ni terlalu kenyang. Apa parameter terlalu kenyang ni? Makan sampai tak boleh bangkit. Itu terlalu kenyang sangat tu. Kemudian dia jadi sengkak. Sengkak ni maksudnya memang kena banyak berjalan nak bagi makanan turun. Jadi itu tanda kita banyak makan. Terlalu kenyang sangat lah tu. Sampai nak bangkit. Kemudian nak sembahyang pun nak kena duduk rehat dulu. Sebab kenyang. Dia tak boleh. Angin dah tak ada dalam tu. Penuh. Okay. Yang pertama, kerana banyak makan itu punca terjadinya kerah hati. Bila kita makan banyak ni, jadi punca kepada kerah hati. Bila kerah hati ni, susahlah kita nak terima nasihat, nak terima pelajaran. Dia jadi cepat mengantuk. Banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada sia-sia dan pada kejahatan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak buat ibadat. Kita duduk makan. Dan pada kejahatan. Bila makan banyak ni, nak buat ibadat susah. Bila tak buat ibadat susah, buat apa? Buat kejahatan. Dia jadi lazat. Makan. Jadi di sini, bila banyak makan ni, anggota kita susah nak bergerak. Maka duduk tidur saja. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Itu je lah. Jadi sia-sia. Tengok TV, berpanjangan. Okay? Baca Quran pun tak nak buat. Ni daripada segi kesan kepada banyak makan. Yang ketiga, banyak makan itu menjadi sebab bagi sedikit ibadat. Kerana manusia itu apabila ia banyak makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Benda ni betul. Jadi badan kita jadi berat. Lepas tu kita tak senaman pula. Bila tak senaman, datanglah banyak penyakit-penyakit di dalam tubuh badan kita. Kadang-kadang mungkin kena buasir, kena sakit jantung, darah tinggi. Punca semua adalah daripada makan yang keterlaluan. Makan ni pun punca pada penyakit juga. Dan makan yang berseimbang akan jadi punca kepada kesihatan. Dan mengantuk matanya. Sebab mengantuk, sebab perut kita dia nak proses makanan tu. Jadi mata kita akan jadi mengantuk. Baik dalam ibadat, nak baca Quran, nak mengaji, memang mengantuk. Yang keempat, memperbanyakkan makan itu menjadi sebab kepada ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Dia jadi hilang kemanisan buat ibadat itu sebab apa? Sebab banyaknya makan. Bila banyak makan ni, dia belok hati kita. Dia belok hati kita. Itu yang dia kata keras hati tadi tu. Kemudian pula bila banyak makan ni, kemungkinan perut kita suka meragam. Kita nak buang air besar. Lepas tu kita nak buang air kecil. Yang paling banyak menghalang tu apa dah? Kita akan banyak keluarkan angin. Kalau nak kentut je. Kena air sejuk sikit, dia mula ada nak keluarkan air. Nak keluarkan angin. Ini pun suatu benda yang kita perlu faham. Bahawa banyak makan, terlalu banyak makan ni akan menyebabkan banyak benda-benda yang akan menghalang ibadat. Memperbanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Sebab apa orang banyak makan ni? Makan yang terlalu kenyang ni, sebab dia makan ikut nafsu. Bila ikut nafsu ni, nafsu nak makan, dia tak kira
halal ke haram ke, dia nak makan. Sebab dia makan ikut nafsu. Sebab tu dia kata banyak makan ni ditakuti jatuh pada haram. Kenapa? Dia makan ikut nafsu. Makan. Lepas tu makan. Lepas tu makan. Lapar, dia tak kira dah. Ada tanda halal, tak ada tanda halal. Makan. Yang penting dia rasa perut dia kenyang, dia rasa puas hati. Kepuasan dia letak kepada rasa kenyang. Sedangkan makanan itu wasilah kepada nak dapat tenaga nak buat ibadat. Tapi kemuncak kepada kesedapan makan itu adalah kenyang. Kenyang tu matlamat dah. Sedangkan kenyang itu adalah wasilah. Wasilah kepada nak hilang kepada kelaparan dan kehausan. Nak dapat tenaga, nak buat ibadat. Tapi matlamat makan tu kita nak sedap. Masalah. Jadi makan ni, dia wasilah. Dia bukan matlamat. Yang keenam, memperbanyakkan makan itu menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencari, menyediakannya dan memakankannya dan melepaskannya daripada kemudaratan. Jadi ini semuanya disebabkan oleh kita makan ikut nafsu. Yang dikatakan nafsu itulah nafsu ammarah. Nafsu yang suka, nafsu yang bersifat kebinatangan. Nafsu ammarah ni sifat dia adalah suka melawan perintah Tuhan dan dia bersifat kehaiwanan. Kehaiwanan ni benda-benda yang menyukarkan dia lah. Makan, minum. Buat ibadat, susah sikit. Okay. Yang ketujuh, memperbanyakkan makan itu menjadi sebab bagi bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu menurut kadar kesedapan dunia. Yang ni kita takut. Jadi makan ni kalau boleh kita makan dengan tujuan untuk ibadat, nak dapat tenaga, nak dapat kesihatan bagi melaksanakan ibadat. Kita punya tujuan makan tu adalah untuk membolehkan kita laksana ibadat. Objektif kita adalah ibadat. Jadi makan itu adalah wasilah untuk kita menyempurnakan ibadat. Itu baru betul. Ini bila kita banyak makan, akan menyebabkan kita ini bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Sebab apa? Kita dengar makan. Jadi dalam kepala kita ni, makan. Sebagai objektif hidup. Objektif ni matlamat hidup, makan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita iman, bagi kita akal, bagi kita nafsu, supaya kita boleh fikir yang mana wasilah, yang mana tujuan. Okay? Pada banyak makan itu akan mengurangkan pahala di akhirat. Sebab apa? Jadi kurang di akhirat. Sebab kita jadi malas nak buat ibadat. Kita nak buat ibadat banyak sikit, kita rasa penat. Sebab apa? Sebab banyaknya makan. Kalau kita banyak makan pun, nak senaman pun tak larat. Kita nak senaman tak larat, nak jalan tak larat. Yang dia larat pada duduk dan tidur. Itu yang dia larat. Ini punca daripada makan yang keterlaluan. 9. Pada memperbanyakkan makan itu akan dihisap pada hari kiamat. Kita banyak makan dan nanti di akhirat kelak kita akan dihisap. Okey, makan apa, di mana, sumber mana. Yang ke-10, memperbanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan menjadi punca bagi sedikit kepahaman dan pengetahuan. 10 perkara ini telah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi, dari segi kesan kepada banyak makan ni, terlalu banyak makan ni ialah dia mengurangkan kecerdikan, kepintaran. Jadi, otak kita jadi lembab. Pasal apa? Senaman pun tak. Rajin duduk tidur saja. Disebabkan kenyang. Dan bila kita ni rajin tidur, kepintaran kita pun jadi lembab. Itu menyebabkan kita susah nak faham bila kita mengaji. Okey? Itu dia punya kaitan di antara satu sama lain. Celaan terhadap kekenyangan. Antara hadis Nabi SAW yang mencela kekenyangan ialah sabdanya, al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain
hasba ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqu sulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafasi. Maksudnya orang yang sempurna iman itu, kaum mukmin yang sempurna iman itu, ia makan pada satu perut. Dan orang yang kafir itu makan pada 7 perut. Memadailah anak cucu Adam itu beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya, dan jika ia ingin menambah dan tidak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan, sepertiga bagi minuman, sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Jadi ini kaedah yang Nabi tunjuk kepada kita supaya kita makan dalam keadaan yang berimbang. Ada 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk badan kita ni ada nafas sikit. Bila boleh nafas tu, okeylah. Tapi kalau tak boleh nafas tu, itu yang panggil bahasa Melayu kita panggil sengkak perut. Sebab udara tak ada. Dia sedang nak mencari ruang-ruang untuk nak bergerak, tak ada, pasal penuh. Sebab tu kadang-kadang kita jadi sakit perut, kita tak boleh duduk, sengkak. Kita nak nafas tak boleh. Sebab udara tak ada. Okay. Bila keadaan macam ni, of course, kita tak boleh buat ibadat. Sebab dia ada gangguan. Kita kena rehatkan dulu badan kita, berjalan dulu, bagi makanan tu turun. Bila dah boleh rasa selesa sikit, baru kita boleh sembahyang dengan tenang. Kalau tak, nanti nak rokok pun tak boleh, kenyang. Jadi, ini di antara perkara-perkara yang perlu kita faham supaya kita menjaga hak-hak perut kita ni. Perut kita pun ada hak dia juga. Okay? Sebab tu di antara hak perut ni ialah dia perlu rehat sikit. Alhamdulillah Allah Ta'ala turunkan syariat puasa di bulan Ramadan supaya perut kita ni dapat rehat. Jadi kalau tak rehat, kesian kat perut kita. Okay? Pasal kelima, faraj. Kegunaan faraj. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu faraj kerana kegunaan akhirat, iaitu untuk mendapatkan anak dengannya. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu, fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Maksudnya berkahwinlah, meramaikan anak-anak, maka sungguhnya aku berbangga denganmu sekalian umat pada hari kiamat. Jadi dalam bab ini pun kita kena ambil berat. Semua anggota kita ni ada hak-hak dia. Kemudian pula, tujuan berkahwin itu adalah untuk memelihara syariat. Tujuan kahwin itu bukan nafsu semata-mata, tetapi untuk menyempurnakan amalan syariat kita kepada Allah SWT. Jadi sebab itu bila nak kahwin ni, Nabi sebut dalam satu hadis, tunkiu mar'atu li arba'. Dikahwini wanita itu kerana 4 perkara. Okay, li jamaliha, okay, li maliha, li nasabiha, lagi kerana hartanya, kecantikannya, keturunannya, ini apa dia? Ya? Ada 4. Agama, lidiniha, agamanya. Maka pilihlah agama tu, maka kamu akan beruntung. Jadi di sini bukan sahaja hadis tu kita faham dalam bentuk dikahwini wanita. Tapi turut juga kita kena faham dikahwini lelaki juga kena 4 perkara. Sebab umumnya kita meminang lelaki. Minang lelaki pula dah. Kita meminang perempuan. Kita mencari. Jadi dikahwini perempuan. Jelas dah itu. Tapi hadis tu juga terpakai untuk dikahwini bagi lelaki. Bagi perempuan juga, dalam masa sama dia juga terpakai dalam hadis ni untuk memilih lelaki itu untuk berkahwin kerana agama dia. Jadi di sini kalau perempuan itu dikahwini dengan 4 perkara tadi, kerana kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya, begitu juga lelaki. Dikahwini lelaki itu juga kerana handsome-nya, kekayaannya, keturunannya dan agamanya. Tapi mengapa dalam hadis Nabi sebut
dia suruh pilihlah yang beragama tu. Adakah yang beragama tu menolak kecantikan, menolak kekayaan, menolak keturunan? Tidak. Tidak. Maksudnya yang apa kecantikan tu dia ambil kira, hartanya dia ambil kira, apa keturunan dia ambil kira. Tapi macam dia ambil kira, kena pilih yang beragama dulu. Nanti yang agama ni dia akan mengawal yang agama, kemudian tengok pula rupa paras dia, kekayaan dia, keturunan dia. Sebab apa pilih? Kena pilih agama letak dulu. Sebab agama ni, kalau kita pilih agama, nanti orang yang beragama ni kalau dia handsome, dia cantik, dia akan turut perintah agama. Kecantikan dia tu untuk suami dia. Kekayaan dia, bila dia beragama, dia akan jaga harta kekayaan. Kekayaan dia tu dia akan jaga elok-elok, dia tak kedekut, dia tak sombong. Keturunan dia pula, keturunan. Jadi, kalau orang yang keturunan baik, dia ada agama, dia akan bersifat merendah diri, tolong-menolong, dia tak sombong. Tapi kalau kita pilih hanya kerana kecantikan dia semata-mata, dia akan sombong. Sebab agama tak tolong dia. Kalau kita pilih dia kekayaan, dia akan sombong. Sebab bila dia tak ada agama, jadi dia akan jadi sombong. Jadi keturunan pun, kalau tak ada agama kat dia, dia akan jadi bangga-bangga dan takabur. Sebab tu kita kena pilih orang yang ada agama, supaya dengan agama ni terkawal kecantikan dia, terkawal harta dia, terkawal keturunan dia. Boleh faham maksud saya? Maksudnya hadis ni terpakai untuk lelaki, untuk perempuan, terpakai juga untuk lelaki. Jadi bila berlabak kahwin tu, supaya kenapa? Kerana dapat menyempurnakan amalan syariat kita. Bukan setakat kita nak dapat anak, tapi dengan berkahwin itu dapat memelihara amalan kita supaya tidak diganggu oleh wah-wah syaitan. Sebab tu ada disebut dalam hadis-hadis mengenai fadilat solat orang yang berkahwin tu, mengapa dia lebih baik daripada yang bujang? Kerana semayang dia adalah sempurna sebab dia tidak ada wah-wah lagi. Dengan berkahwin ni akan menghilangkan wah-wah dalam diri dia. Amalan semayang dia akan sempurna. Sebab apa? Dengan berkahwin dengan berkahwin akan terpelihara emosi dia, terpelihara hati dia daripada fikir yang bukan-bukan. Sebab berkat daripada perkahwinan tadi. Ni penting, ni nak ceritanya bahawa manfaat kahwin dia banyak. Okey? Dia sangat banyak. Jadi di sini penulis mengatakan di antara faedah daripada faraiz tadi ialah untuk kita dapat berkahwin, dan dengan berkahwin tadi ialah tujuan untuk mendapatkan anak. Jadi anak ni sebenarnya dia macam modal untuk kita. Modal yang kita tanam di dunia ni supaya boleh buat kebajikan kepada kita, terutama selepas kita mati. Sama ada ketika masih hidup, kita ni akan menjadi tua dan kita tidak ada tenaga lagi ketika itu, dan kita memerlukan orang yang menjaga kita, dan anak yang hidup pada masa itu boleh jaga kita. Ketika mana kita dalam keadaan keuzuran, sakit. Dan selepas mati pula, dia boleh bantu lagi dengan memperbanyakkan doa dan menguruskan harta yang kita tinggal itu elok-elok. Betul Nabi sebut dalam satu hadis lagi, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, wa walidin salih yad'u lahu. Maksudnya apabila manusia itu mati, nescaya putuslah amalannya. Maksudnya memanglah bila matinya anak Adam tu, dia tak boleh buat amalan dah. Okay? Orang tu tak boleh buat amalan, orang mati tak boleh buat amalan. Tapi ada amalan yang boleh memberi kebajikan kepada dia selepas mati. Yang pertama ialah disebut sini shadaqatin jariyatin sebagai wakaf. Wakaf, sedekah jariah, maksudnya wakaf. Wakaf, orang kata apa? Wakaf maksudnya yang digunakan. Contoh, dia buat telaga, dia wakaf, bagi orang makan. Kemudian dia wakafkan tanah untuk nak buat masjid.
Selagi mana orang datang ke masjid semayang, dia dapat pahala. Ataupun dia wakaf sebidang tanah untuk buat madrasah orang nak mengaji. Selagi mana orang datang mengaji, selagi itulah dia dapat pahala. Ini sedekah yang berpanjangan. Selagi mana apa yang sedekah tu ada manfaat kepada umat Islam, guna buat ibadat, selagi itulah apa nak tak terputus-putus pahala dia dapat walaupun dia telah meninggal. Ada setengahnya dia buat apa? Dia tanam pokok. Kemudian dia bagi orang makan. Siapa nak ambil, makanlah. Haiwan ke, manusia ke. Sebab dia dapat pahala daripada apa yang dia sedekahkan. Kemudian ilmu yang memberi manfaat. Memberi manfaat ni semua orang boleh buat. Tuan-tuan pun boleh buat. Macam mana? Ajaklah anak alik bata. Di rumah tu, anak kita ke, cucu kita ke, ajaklah mereka alik bata. Sekurang-kurangnya alik bata tu mukadimah kepada nak baca Quran. Selagi mana anak-anak tu hidup, berkat daripada kita mengajar alik bata kat dia, dia boleh mengeja, baca Quran, kita dapat pahala. Jangan duk ingat, ustaz-ustaz saja duk kata duk mengajar ni tak, kita boleh mengajar. Ambillah kesempatan untuk mengajar alik bata sekurang-kurangnya pada anak kita, cucu cicit kita. Dapat pahala ilmu yang terfobih ni. Kan? Jadi jangan duk ingat kita nak mengajar kitab besar-besarnya. Tapi alik bata tu pun akan menjadi kebajikan kepada kita lepas kita mati. Sebab dengan alik bata tu lah anak kita, cucu kita boleh baca Quran, boleh faham Quran, boleh amal apa dalam Quran, kita pun dapat pahala. Bukan setakat cikgu-cikgu di sekolah. Bahkan kita juga adalah guru yang pertama kepada anak ataupun cucu kita di rumah. Maka ini pun terpakai. Kemudian waladin salih yad'u lahu. Kemudian anak yang beriman berdoakan baginya. Termasuklah anak perempuan. Kalau kita baca di sini waladin ni anak lelaki. Tapi merangkumi juga anak perempuan. Anak kandung. Tapi kalau kita nak besarkan lagi pemahaman ni, sebenarnya dia sebut anak ni yang kita jaga yang besar dengan tangan kita. Anak angkat pun, kalau dia doa pada kita pun makbul. Anak murid kita, anak murid yang bukan ada pertalian darah dengan kita, kalau kita didik dia doa untuk kita pun sampai. Dia bukan di sini yang saya faham lah, bukan saja bermaksud anak soleh yang punya hubungan darah. Tapi yang dikatakan anak ni sangat luas. Anak angkat pun anak juga. Yang penting anak tu dia beriman. Anak murid belajar. Termasuk dalam mafhum umum waladin salih yad'u lahu ni. Kadang-kadang bukan anak kandung kita doa kat kita. Kadang-kadang anak-anak murid kita yang banyak doa kat kita. Kadang-kadang di antara anak kandung dengan anak angkat tu pula yang banyak doa kat kita. Anak kandung dia tak heran lah kat kita. Jadi bukan nak kata kita nak buat kategori-kategori, nak katanya bila anak ni umum. Termasuk semua. Yang kita jaga, kita belai jadi orang. Nak ni kan nak azan dulu kan? Nak azan dulu kan? Ataupun nak sambung dulu? Dan kata Ibnu Hajar yang dirahmati Allah Ta'ala, dituliskan baginya seumpama segala amalan yang baik yang dikerjakannya oleh anaknya. Tiada termasuk segala amalan yang jahat-jahat sekian. Jadi di sini ada sedikit penambahan maksud bahawa kalau anak yang soleh ni hak baik-baik sajalah. Kalau anak soleh ni buat taat, kita pun dapat pahala. Tapi kalau anak tu buat kejahatan, tu kita tak dapat kejahatan tersebut. Jadi kita tidak boleh menanggung kejahatan orang lain. Okey. Jadi Ibn Hajar kata yang baik-baik saja yang kita dapat. Yang jahat, kalau anak tu buat jahat, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Di persegi kita pun tak pernah ajak benda-benda jahat tu. Tapi sebaliknya, kalau kita duk mengajar anak kita yang jahat-jahat, kalau dia buat, kita pun dapat jahat sama. Termasuk daripada segi hadis Nabi, man sanna sunatan hasanatan falu ajru man amila biha. Barang siapa yang tunjuk benda baik,
Kemudian orang pun buat benda baik, dia dapat pahala. Tapi kalau kita tunjuk benda yang jahat, orang ikut, ambil contoh, punca daripada kita punya pengajaran, maka kita pun dapat dosa juga. Okay. Kalau di sini tentulah anak ni kita ngajak baik-baik ya. Okay. Demikian juga Allah menjadikan bagimu faraj kerana kegunaan duniawi, iaitu bersedap-sedap dengan jima. Dan bersuka-sukaan dengan sekalian anak yang dipenuhi menerusi jima itu. Dan anak-anak itu adalah sebesar perhiasan dunia. Kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Maksudnya harta benda dan anak-anak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Jadi diletakkan anak-anak tu juga sebagai perhiasan hidup. Sebab anak-anak ni kalau tak ada anak-anak sunyi. Jadi kita nak dapat ketenangan, nak dapat seronok dengan adanya anak-anak. Okay, dapat bertanya khabar, tolong kita, bantu kita dan sebagainya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Zuyina linnasi hubbus syawati minan nisa' wal banin. Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia itu kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Jadi Allah Ta'ala letakkan syahwah itu supaya dapat berjalan hidup di dunia ni. Kalau tak ada syahwah, maka tak adalah keturunan. Dan kadang-kadang dia jadi syahwat. Anak pinak ni ialah macam mana? Dia jadi seronok. Kalau anak-anak berjaya ni, mak pak dia suka cerita, anak aku begini, masuk Facebook pula. Anak aku dapat begini tu nak ceritanya. Syahwah untuk rasa bangga dengan anak-anak. Tapi, yalah. Nak katanya rasa kasih pada anak-anak, rasa suka kalau anak bangga tu kita rasa kita lah hebat didik anak-anak. Tuhan letakkan dalam diri kita. Tapi kena ingatlah bahawa apa-apa kejayaan, semua tu dengan petunjuk dan taufik pada Allah Ta'ala juga. Bukan daripada didikan kita semata-mata. Sebab Tuhan nak bagi. Kadang-kadang nak uji kita. Kita ni nak bangga terang mana. Kadang-kadang bila kita bangga terlintas di hati kita, kita rasa tengok mak bapak lain rasa rendah. Hampa ni tak pandai mengajar anak, aku seorang je pandai. Kadang kita takut terlintas benda macam tu. Bila terlintas benda itu, kita dah kena penyakit bangga. Habis amalan kita. Didik anak-anak sepanjang ni, rosak amalan kita disebabkan oleh rasa bangga. Dan hina pula ibu bapa lain yang mana mendidik anak ditengok, dilihat pada matanya tidak berjaya. Sebenarnya kejayaan anak-anak ni dia relatif. Kejayaan bukan hanya pada masa yang dicapai itu, tapi pada perakhiran hidup anak-anak tu. Ada setengah anak-anak biasa tapi dia boleh berjaya. Tak semestinya dia mengaji tinggi, dia berjaya. Tapi ada anak-anak yang mengaji darjah 6, sekolah menengah saja sebagai contoh. Tapi oleh kerana minat dia bukan kepada nak mengaji lagi, dia nak bekerja, nak berniaga, minat keusahawanan. Dia boleh berjaya sehingga pendapatan sebulan 40,000, 100,000. Jadi kejayaan tu bukan dia tengok pada pendidikan semata-mata, dia kena tengok keseluruhan. Kejayaan anak-anak ni bukan tengok pada dia punya buku rekod ABC tu. Jangan tengok itu saja, dia kena tengok keseluruhan. Tengok kepada cara cakapnya, kematangannya, cara fikirnya, cara usahanya, adab dia, akhlak dia. Jangan tengok hak yang dalam buku rekod tu 100 jaya. Tak. Ataupun mengaji universiti sebagai tanda kejayaan. Tidak. Kejayaan tu bersifat umum. Tidak terikat dengan mana-mana keadaan kata masuk universiti, jaya. Tak universiti pun boleh berjaya. Kejayaan tu terletak kepada dia beriman dengan Tuhan. Berakhlak-akhlak yang mulia. Sentiasa taat dan berbuat baik kepada Allah SWT, berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah kejayaan. Tapi kalau ngaji tinggi, rasuah, salah guna kuasa, adakah itu kejayaan? Tidak.
Kejayaan itu terletak kepada sejauh mana anak kita bertakwa pada Allah SWT. Jangan ukur hanya setakat pendidikan. Ukur semua sekali. Apa maksud saya? Ukur tu nilai anak tu berjaya tu pada semua aspek. Ketakwaan dia, kecakapan dia, akhlak dia, sopan santun dia, usaha dia untuk berjaya. Itu menjadikan dia itu orang yang berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa ingat Tuhan dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang berjaya. Okey, secara umumnya. Tapi jangan kata lah, ustaz kata macam tu tak apalah, kita tak gaduh nak bagi anak mengaji tinggi-tinggi dah. Bukan macam tu maksudnya, nak bagi faham secara umum sahaja. Kalau anak kita boleh mengaji setinggi-tingginya, bagi semangat. Kalau tinggi, biarlah ngaji tinggi itu biarlah setara dengan akhlak, dengan takwa dia. Dia lagi tinggi, lagi takwa dia, lagi banyak ibadat dia, lagi sopan santun dia. Itulah adalah orang yang orang berjaya. Okay? Mensyukuri nikmat anggota faraj. Mensyukuri anggota ini ialah dengan memelihara daripada diharamkan seperti zina, liwat, dan mulakan mani selain daripada tangan isterinya dan jarinya, dan memeliharanya daripada yang syubhat seperti jima pada pernikahannya batal jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah pernikahan itu, iaitu nikah yang tak mengikut rukun nikah, tak ada wali dan sebagainya. Dan jika tiada nescaya haram kerana bukan subhan. Allah SWT telah berfirman ketika memuji orang yang beriman mendapat kemenangan, iaitu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maksudnya, dan mereka yang menjaga kehormatan kecuali pada isterinya atau sahayanya, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Dan ketahuilah bahawa tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya. Okey. Lihat, okey, di sini untuk memelihara keadaan ataupun nafsu kita ni, kita kena pelihara mata kita. Jangan mudah-mudah untuk melihat aurat perempuan, okey, yang diharamkan. Okay. Kecuali kalau nak tengok perempuan ni pada perkara yang haru sajalah. Seperti nak berjual, jual beli. Okey, kemudian mengajak, kemudian berubat, itu tak apalah. Dengan kadar-kadar yang diperlukan. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok dan memelihara, okey, kadang-kadang bila kita tengok perempuan ni, kadang-kadang dia macam ada khayalan bertempek kat kepala kita, duk teringat. Sebab tu Nabi kata, Nabi larang kita untuk duduk tepi-tepi jalan ni. Duduk tepi-tepi jalan ni ada hak dia. Jawab salam dan sebagainya. Dan di antaranya kena jaga penglihatan. Duk nampak orang perempuan lalu lalang sana sini, kita pun duk tengok. Lepas tengok tu tak apalah, tengok pula. Kemudian duk terlekat pula rupa-rupa dia kat diri kita. Itu susahlah bila terlekat kat kepala kita. Maka datanglah fikiran yang bukan-bukan. Okey. Dan mula perut daripada makan yang syubhat. Okey. Kerana makan yang syubhat dan daripada sangat kekenyangan. Kerana mereka itu membawa kepada perzinaan yang sangat sebesar-besar dosa dengan ijma' ulama' selepas kufur dan membunuh orang. Di sini jadi sebab apa? Buat perzinaan? Kerana banyak makan juga akan menambahkan nafsu. Banyak makan ni juga akan menambahkan nafsu syahwat. Okay. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَى الْآخِرِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina. Dan siapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab siksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, kecuali orang-orang yang bertaubat
dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah Ta'ala akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Ta'ala Maha mengasihani. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang buat pada kerosakan. Maksudnya di sini kita jangan mendekati jalan-jalan yang boleh membawa pada zina. Apakah jalan-jalan asbab yang membawa pada zina? Iaitu kita tak jaga mata tengok benda-benda yang tak elok. Kedua, kita duduk berdua-duaan. Kalau duduk berdua-duaan tempat yang sunyi, maka yang ketiga itu syaitan akan membisik-bisik untuk melakukan perkara-perkara yang tak elok. Jadi jangan kita mendekati apa-apa perkara yang boleh membawa kepada nak buat zina. Kenapa zina ni? Bila orang yang melakukan zina, akan ada banyak kesan-kesan yang negatif pada dirinya di dunia ni dan di akhirat. Di antara kesan-kesan negatif ni ialah kena penyakit siflis. Kemudian satu lagi penyakit AIDS lah. Penyakit AIDS. Dan kemudian rezeki jadi payah dan sebagainya lah. Jadi jauhlah daripada zina. Kerana di dunia ni Tuhan bagi kita masa untuk kita ni berfikir dan melakukan taubat. Mengapa nak pilih zina sedangkan ada amalan yang diharuskan oleh syarak perkahwinan? Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikir, Allah Ta'ala bagi dah jalan untuk berkahwin tu sebagai jalan yang halal, maka pilihlah yang halal. Maka tinggalkanlah yang zina itu. Kerana perkara yang zina ni tak bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan akan banyak lagi benda-benda yang tak elok kesan daripada berzina itu yang akan berlaku di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ni pun dah kena teruk, kita tak tahan, apalagi di akhirat kelak. Jadi cukuplah kita pada malam ini sedikit sebanyak perkongsian mengenai penjagaan farad. Sama ada baik bagi lelaki, baik bagi wanita. Sama-samalah kita menjaga anggota badan kita ini untuk sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua anggota badan kita ni adalah amanah yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk jaga, untuk ibadat pada dia. Bukan untuk dahaka pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa taqwa wa ikhlas. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.